Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan terangkan tentang cara penggunaan bagi pinhole Wi-Fi HD1. Okay, sebelum itu saya akan terangkan dulu tentang aksesori yang diberi. Okay, ini ialah pinhole Wi-Fi HD1 seperti yang anda lihat. Okay, ini ialah bateri bagi pinhole. Ini pula ialah kabel untuk charging bagi pinhole. Dan ini ialah manual card reader, diberikan sekali, dan juga manual book. Okay, first saya akan terangkan dulu tentang spek yang ada pada pinhole Wi-Fi HD1 ini. Okay, untuk kamera ialah 5 megapiksel. Resolution yang ada pada pinhole ini ialah 1080p. Dan memory card yang boleh digunakan pada pinhole ini maksimum ialah 128GB. Dan bateri pula, ketahanan bateri lebih kurang 3 jam. Dan fungsi-fungsi yang boleh digunakan bagi pinhole Wi-Fi HD1 ini ialah ianya boleh live view, boleh remote monitoring ataupun monitor jarak jauh. Dan ianya juga ada features iaitu di mana kita boleh lihat, kita boleh monitor di dalam komputer ataupun laptop. Itu sahaja. Okay, sekarang saya akan tunjukkan cara bagaimana pinhole Wi-Fi HD1 ini beroperasi. Okay, sebelum itu saya akan terangkan dulu pada bahagian body pinhole Wi-Fi HD1 ini. Okay, yang saya pegang ini ialah lens kamera untuk pinhole. Di sini anda dapat lihat. Okay, dan pada bahagian bawah ini ialah kabel untuk connect dengan bateri. Okay, dan di sini ini ialah mic bagi pinhole. Okay, dan terdapat 3 lampu indikator dekat sini. Okay, yang ini ialah lampu indikator Wi-Fi. Yang tengah ini pula ialah lampu indikator power. Dan ujung belah kiri ini ialah lampu indikator charging. Okay, dan pada bahagian sebelah sini pula, okay, ini ialah on off button bersebelahan dengan kabel connect dengan bateri. Dekat sini on off button, dan ini ialah reset button. Okay, dan ini pula ialah bateri. Okay, sekarang saya akan connectkan bateri dengan pinhole. Okay, dah connect. Dan saya akan masukkan terus memory card. Memory card yang digunakan ialah 16GB sekarang. Yang selepas itu saya akan onkan pinhole ni. Tekan lebih kurang 3 second sehingga lampu menyala. Sekarang pinhole dah on. Dan selepas itu Wi-Fi indicator ini akan berkelip. Okay, sekarang Wi-Fi indicator dah berkelip. Okay, untuk pinhole Wi-Fi HD1 ini, ianya menggunakan apps TinyCam. TinyCam di sini. Ia menggunakan apps TinyCam. Okay, first step apa yang anda perlu buat ialah pergi dekat Wi-Fi setting handphone. Okay, pergi dekat Wi-Fi setting handphone dan cari UID name ataupun nama Wi-Fi bagi pinhole ini. Iaitu di sini ada nama ataupun UID name dia. And then dia akan tertera dekat Wi-Fi setting handphone kita di sini. Okay, dah selepas connected, pergi saja semula pada apps TinyCam tadi. Apps TinyCam. Okay, kat sini dia akan tanya search one new device, want to add. Tekan OK. Okay, dan ini ialah paparan untuk pinhole kita. Saya akan tunjuk kepada anda. Sorry. Ini ialah paparan pinhole kita. Okay, sekarang saya akan terangkan pula apa fungsi-fungsi yang ada pada paparan ini. Okay, seperti yang anda lihat di atas ini ialah untuk kita pilih resolution yang ada pada pinhole ini, iaitu ada 3 option dekat sini, 1080, 720 dan 640. Hanya tekan saja pada yang kita nak. Okay, dekat bahagian bawah ni ada 3 juga option dekat bahagian bawah ni. Okay, ini ialah jika kita tekan, dia akan pergi dekat report. Report ini ialah apabila dia detect motion and then
setiap motion tu dia akan masuk dalam report ini. Okay, dan ini pula ialah untuk kita on dan off night vision. Saya bagi contoh, saya tekan dan night vision akan on. Okay, dan ini ialah untuk kita tengok pada paparan penuh lah. Okay, macam ni. Okay, dan pada bahagian bawah ini pula, okay, yang bawah ini ialah untuk kita tangkap gambar secara manual. Okay, tangkap gambar secara manual. Dan sebelahnya pula ialah untuk kita manual recording, iaitu record video secara manual. Okay, ni sebagai contoh lah saya tunjuk. Okay, dan sebelah ini ialah untuk kita dengar suara ketika kita tengah tengok live. Test 1, 2, 3. Okay, dan pada simbol mic ini tiada apalah. Okay, sekarang itu saja. Saya akan tunjukkan setting-setting yang ada pada app ini dan juga kamera yang sedang aktif ini, iaitu pinhole kita lah. Okay, settingnya ada dekat simbol spana ni. Kita klik saja dan dia terus bawa kita dekat setting app dan juga kamera. Okay, first untuk device name ni, untuk letak nama kat kamera kita lah. So ini option lah, kita nak letak nama apa-apa pun boleh. So yang password ni kalau kita nak set password, ini kalau kita nak set password. So yang share ni kalau kita nak share kamera ni dengan device lain, maksudnya phone lain lah, untuk connect sekali, nak tengok sekali, dia akan keluar QR code. Okay, yang wifi config ni untuk buat jarak jauh lah, ataupun remote monitoring jarak jauh lah. Ini saya akan tunjukkan sebentar lagi. Okay, untuk alarm config ni pula untuk kita buat onkan motion detection lah. So kalau kita on, kita tekan confirm saja. Okay, so untuk micro SD card setting ni, okay, dekat sini kita boleh nampak micro SD card capacity. Maksudnya SD card yang kita masukkan tadi dia dah baca lah. So maksudnya dia akan keluarkan value lah kat sini. Kalau kosong maksudnya SD card tak dibaca. Okay, so kita boleh uninstall SD card, kita boleh format SD card. So untuk audio switch ni kita on kan lah untuk dengar suara recording yang ada dalam SD card lah. Okay, untuk ni untuk stop recording. So ini ialah full time recording, maksudnya dia akan record je sepanjang masa. Okay, ini ialah recording length, maksudnya kita boleh tukar lah recording lengthnya dekat sini. Okay, yang bawah ni pula ialah alarm recording. Kalau kita nak tekan on, tekan tick saja dekat sini. And then alarm recording pun ada length dia juga, kita boleh pilih. Okay, dan dekat bawah ni ialah time lapse video. Maksudnya kalau kita nak benda ni aktif, kita tick saja dekat sini. Dan time lapse video ni pun ada juga length dia. So kita boleh pilih lah length dia dekat sini. Okay, itu saja. After kita dah setting semua dekat sini, kita tekan confirm. Okay, untuk change password ni, untuk kita tukar password lah, macam sama juga yang password dekat atas ni. So dia samalah dengan change password dekat bawah. So yang ada config ni tak ada apalah. So sekarang saya akan tunjukkan bagaimana untuk buat remote monitoring ataupun sambungan jarak jauh dengan wifi luar lah. Okay, pergi dekat wifi config ni, kita tekan wifi config dan kita tekan pada wifi name. Kita pilih wifi kita. So dia akan keluarkan wifi yang berdekatan lah dengan pinhole kita. So macam sekarang saya akan test dekat wifi yang berdekatan dengan saya sekarang, iaitu SpyGadget ni. Saya akan tekan dan masukkan password yang betul. So saya dah masukkan password yang betul, tekan confirm. So dia akan ambil masa beberapa minit lah, lebih kurang seminit, 2 minit untuk wifi luar tu configure dengan pinhole kita. So sekarang set dah sukses. So kita pergi balik keluar sini. So dekat sini dia akan mengambil masa seminit hingga 2 minit untuk dia configure betul-betul wifi tersebut. So dia akan loading macam ni. Okay, untuk make sure yang kita betul-betul dah berjaya buat remote monitoring, iaitu sambungan jarak jauh dengan wifi luar. Okay, pergi dekat wifi connection phone kita, kat sini wifi connection phone, and offkan wifi. Okay, so sekarang kita boleh sama ada kita nak gunakan data phone sendiri ataupun gunakan wifi yang ada lah, bukan wifi untuk pinhole ni lagi lah, sebab kita dah buat jarak jauh punya mode lah. Okay, so sekarang saya connect dengan SpyGadget punya wifi.
Lepas tu saya pergi balik dekat apps. So kita refresh. So sekarang mode remote monitoring ataupun monitor jarak jauh dah berjaya. So ini contohnya. So dia sebelum tu dia akan minta kita masukkan password dulu. Masukkan password dulu untuk betul-betul jayakan mode remote monitoring ini. So saya akan masukkan password dulu. All password ialah 6 kali. Okay, so saya akan tukar password dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. So tekan confirm. Okay, so set success. And then dia akan loading balik. Dia akan configure balik. Dia akan terima apa yang kita dah masukkan tadi. So kena tunggulah. Okay, sebentar saya refresh. Okay, sekarang after refresh dia akan ok lah. So kita tekan dekat sini. So ni dalam keadaan monitor jarak jauh lah. So as long pinhole ada connection dengan wifi, kita boleh monitor jarak jauh dekat mana-mana je lah. Okay, sekarang dah sukses Okay, sekarang dah sukses. Sekarang ni saya tidak menggunakan wifi pinhole je. Wifi saya menggunakan wifi luar. Okay, itu saja. Okay, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita monitor pada laptop ataupun komputer. Okay, di sini seperti yang anda lihat, software yang digunakan ialah monitor client. Okay, dekat sini monitor client dekat sini. Okay, so tekan pada software ni, dia akan keluar macam ni. Okay, untuk software ni dia support hingga 64 channel je. So kita boleh tengok sekali 64 kamera. Okay, so first step kita tekan dekat add camera ni. So nanti dia akan keluar macam ni. So kalau pinhole kita berdekatan dengan komputer ataupun laptop kita, so dia akan terus auto detect lah dekat bawah ni. So kita boleh tekan. Okay, dekat sini saya dah tekan. So yang berbeza ni hanyalah name yang ada dekat sini, wifi cam. So macam saya set dekat phone, saya dah set, saya letak device name ni ialah shop. Okay, seperti anda dapat lihat shop. So dekat software, dekat komputer ataupun laptop ni kita letak juga shop. S-H-O-P, shop So password tadi yang saya letak ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ini ialah password yang digunakan. So lepas tu tekan sahaja OK. Okay, so software ni dah dapat baca lah. Dekat sini anda boleh lihat kita punya kamera lah. Dekat sini dah dapat baca shop. Okay, apa yang anda perlu buat, hanya klik saja dekat shop ni. So nanti paparan akan connecting lah. So ini ialah paparan yang kita boleh lihat pada laptop ataupun komputer. Okay, anda lihat saya gerakkan pinhole. Okay, ini ialah paparan di dalam laptop lah. Itu saja.